Casey dan Zah Ismail bersama anda dalam rancangan hiburan Misteri Jam 12. Dan Zah, sini ada saya terima kiriman SMS daripada Cik Zainal. Katanya, Casey dan Zah, tahukah anda Bishan tu dulu tapak tanah perkuburan Cina? Betul, tu saya akur. Sebab dulu saya tinggal Bishan. Dan saya juga pernah melalui kisah seram. Sebab tu saya takut kendalikan. Sebab saya pernah trauma. Oh, dulu Bishan tu tapak tanah perkuburan. Ya, betul. Berapa tahun yang lama tu? Tak pasti ya. Ada cakap tanah perkuburan Jepun, ada cakap tanah perkuburan Cina. Itu saya tak pastilah mana. Jadi Bishan tu khususnya estate perumahan Bishan ataupun hanya di Bishan Park? Bagaimana? Di estate perumahan Bishan tu merupakan tanah perkuburan yang besar. Itu yang saya tahulah. Dia kira macam sekarang kalau mungkin saya agak-agak saya rasa ni kalau sekarang tanah perkuburan Bidadari telah pun dikosongkan dan saya dengar kabar mereka nak dirikan rumah di sana. Dan orang kata kalau ada rumah sana aku tak nak lah, tak nak tinggal lah, dulu kubur apa. Tapi bila kita fikir balik tentang Bishan, kalau sekarang kita kasih orang Bishan beli rumah di Bishan ni, orang mesti nak berlumba-lumba. High value. Value tinggi babe. Jadi mungkin kalau ada rumah di Bidadari, value-nya tinggi lah. Tapi nama tu kena tukar lah. Nama je dah seram. Bidadari Estate nama seram. Nama je dah seram. Dan dulu pernah Azhar, saya ada juga terbaca ada pendengar-pendengar kirimkan email tentang kawasan-kawasan di Singapura. Dulu ada sebuah tak perlu sebutlah nombor bloknya, tapi sebuah blok di kawasan Bedok Reservoir. Dikatakan blok tersebut ni ada gangguan. Sampaikan satu blok semua unit rumah blok tersebut tu harus dikosongkan. Ini bukan saya cakap, ini saya dengar dan saya baca lah. Blok tak nak bilang lah, tapi tingkapnya dipapan, tanggahnya dikunci. Antara yang saya dengar daripada orang ni, sejauh mana kebenaran tak pasti. Sebab ada yang naik lift, sedang naik lift tu tiba-tiba belakang anak beranak berdiri. Dari mana dia timbul tak tahulah. Dia berdiri. Orang ni siapa saya lupa nama abang ni, tapi beliau jumpa saya ketika saya melakukan laporan lintas langsung di Hamid Ensan. Jadi dia jumpa dengan saya. Kisi, saya nak dia kata dia nak email, dia tak ada email sebab dia tak pandai. Abang pakcik ni lah tak pandai gunakan komputer dan sebagainya. Jadi pernah sekali ni saya tak pasti siapa nama pakcik tu, tapi dia kata pernah duduk Bishan, blok yang disebutkan sebelum tu. Dan waktu malam bila dia balik dari kerja malam tu, dia kerja sebagai dispatch lah ketika itu. Naik lift, dia tekan rumahnya tingkat 6 kan. Dulu lift kan tingkat 6, dia tinggal tingkat tingkat 7 lah. Jadi naik satu lift macam tu lah. Jadi dia sampai dalam perjalanan lift nak naik atas tu, dia rasa macam lift tu rasa sejuk semacam. Jadi bila dia toleh, anak beranak sedang berdiri di belakangnya. Satu dah boleh angkat, anak beranak pula. Dan dia tergamam lah, tak tahu nak buat apa. Dan sejak hari tu katanya dia begitu fobia. Kalau saya ingat lah, katanya kalau tak silap saya dia naik tangga setiap hari tingkat 1 sampai 7. Tu cabaran dia lain Cabaran babe, buat kena orang semput macam mana Dahsyat Okay, Zah ada kisah tentang apa Zah? Malah ni adalah hasil kiriman daripada pendengar seberang daripada Pasir Gudang bernama Ad yang menceritakan tentang kisahnya ketika beliau dalam salah sebuah ward di hospital di sana. Para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, kisah yang akan saya bacakan ini merupakan kiriman email daripada Ad dari Pasir Gudang. Assalamualaikum Casey dan Zar dan para pendengar Misteri Jam 12. Saya Ad dari Pasir Gudang, Johor, nak berkongsi tentang pengalaman saya semasa berada dalam ward pada tahun 2001. 2 minggu saya kat dalam ward sebabkan penyakit tulang belakang saya. Lepas minggu saya tinggal kat sana, dia alihkan daripada ward blok F ke ward yang lain. Ward yang saya diletakkan tu berada kat atas bukit. Dan kalau anda dapat bayangkan, ward tersebut merupakan ward yang dah lama dibina. Dengan rekaannya tu seperti tahun 60-an. Dan bersebelahan dengan ward tu pula terletak sebuah kilang yang lama dan usang. Bangunan kilang itu, bangunan ward itu mempunyai 2 tingkat dan setiap satu bilik mempunyai 2 buah katil. Namun begitu, ada satu lagi bilik yang ada 6 katil di dalamnya, dan bilik tersebut diletakkan di hujung sekali di koridor, dan saya pula dihantarkan ke bilik tersebut.
Dan dalam bilik itu ada 2 orang lagi pesakit yang dah lama berada dalam ward. Dan dapat saya lihat, bila mereka nampak saya, mereka gembira lah. Dan juga merupakan hari terakhir pesakit tersebut duduk di sana. Dan selepas mereka keluar, tinggallah saya seorang diri dalam bilik itu. Jadi bayangkan, bilik itu kosong, boleh muatkan 6 orang pesakit. Tapi saya adalah hanya seorang pesakit yang berada dalam bilik itu. Pada malam itu, saya terasa kesunyian yang amat sangat. Dahlah tak ada pelawat datang ziarah. Bayangkan saya seorang saja dalam bilik, berhadapan dengan 5 katil-katil yang kosong. Tapi yang menghairankan ni, jururawat tak berani naik seorang untuk berjumpa dengan saya. Kalau nak jumpa, nak kasih ubat dekat saya, mesti ditemani rakan-rakan jururawat yang lain. Jadi untuk menghilangkan kebosanan, saya pergi bersiar-siar di luar koridor bilik tersebut yang agak menyeramkan. Dan pada ketika itu, lampu yang dinyalakan dekat koridor malap. Bunyi cengkrik pun kuat. Dan ketika saya menjenguk keluar jendela, saya boleh lihat dengan jelas kilang yang seram berhadapan dengan bangunan ward tersebut. Sepanjang perjalanan ni, saya lalulah bilik-bilik yang lain. Dan seperti biasa, bilik-bilik lain tu kosong. Tak ada seorang pesakit pun dilihat. Kecuali satu bilik. Bilik khas namanya. Bilik ini bersebelahan dengan tempat rehat para pelawat. Dan bilik rehat para pelawat ni terang benderang dengan cahaya lampu. Sedang saya jalan ke arah bilik pelawat, saya perlu lalu bilik khas. Langkah saya terhenti apabila saya terlihat seorang perempuan tua yang berada dalam bilik khas sedang asyik mengusap-usap rambutnya. Rambutnya mengurai, malahan pakaian putih, duduk di sebelah katil tersebut. Tapi yang menghairankan saya ni, perempuan tersebut duduk menghadap dinding dan dalam keadaan bilik tu yang gelap. Jadi saya katalah dalam hati, agaknya kakak ni suka duduk dalam gelap pun, biarkan ajalah. Saya langsung terus jalan tanpa menghiraukan perempuan tersebut. Sampai di ruang pelawat, saya terserempak dengan kakak-kakak jururawat bersama kawan-kawannya. Kebetulan pada ketika itu mereka hendak ke bilik khas. Jadi saya tanyalah kepada jururawat, "Kak, boleh tanya sikit kak?" Tanyalah, "Bilik khas tu ada orang ke?" Kakak tu ketawa dengan rakan-rakannya. "Agaknya adik ni salah tengok kot. Mana ada orang dalam bilik tu? Apalah adik ni?" Akak itu terus ke bilik tersebut tanpa menghiraukan saya. Saya berfikir panjang. Saya langsung terus ke bilik tersebut untuk mendapatkan kepastian. Tadi ada orang, sekarang dah tak ada. Tak boleh jadi ni. Mari aku balik bilik tidur sudah. Dan yang hairannya, keesokan harinya saya bertemulah dengan seorang pakcik. Kebetulan sedang menyapu koridor tersebut dan saya berbual kosong dengannya. "Assalamualaikum pakcik." "Waalaikumsalam. Saya nak tanya ni pakcik, kenapa pesakit di tingkat bawah ni lebih ramai? Tingkat 2 ni 3 orang je ada kat sini." Inilah pakcik nak cerita. Tapi kau jangan beritahu siapa-siapa tau. Saya janji pakcik. Sebenarnya pesakit yang kat bawah tu yang kau nampak, 2-3 hari lepas diorang diletakkan di tingkat 2. Lepas kena kacau, ramai yang tak berani nak duduk tingkat ni. Kena ganggu dengan apa pakcik, saya tanya. "Pakcik cerita kau jangan takut pula." Saya berdiam diri dan dengar apa yang pakcik tu nak ceritakan. Dekat sikit. Sebenarnya bilik khas tu di tingkat 2 ada seorang perempuan tua. Dia bunuh diri sebab dah tak tahan dah dengan pesakit yang dihadapinya. Rohnya tu tak tenteram dan ganggu sesiapa yang lemah semangat di tingkat 2 ni. "Tapi cik, kenapa dia ganggu orang tingkat 2 je?" Dan pakcik kemudian berbisik, "Dia takut nak turun bawah kerana telah dipagar oleh seorang ustaz. Jadi dia terkurunglah kat dalam bilik khas tu."
Jadi itulah kisah saya. Terima kasih kerana sudi mewawarkannya di Misteri Jam 12. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada kiriman email daripada Ad.